Ustaz, saya nak tanya apa beza bunyi dengan hantu pari? Sudah. Tak penuh lagi orang tanya tajuk ngaji kitab pondok tanya bunyi dengan hantu pari. Mengapa mereka suka menculik manusia? Masuk ke alam mereka sedangkan manusia tak pernah menculik mereka. Tak puas hati pula. Bagaimanakah cara untuk menyelamatkan manusia yang sudah diculik mereka? Rasa ada berita terbaru ni ada orang kena colek deh. Kena colek bukan kok manusia, kena colek kok bangsa jin deh. Rasa-rasalah ada dalam berita, hangpa tak ingat dah. Bunyi ni dengan hantu pari ni lain. Ni keedah kita lah, tempat kita orang Melayu kita. Dalam kitab Arab tak sedut kira lah. Memang tak sebut kata hantu pari. Carilah dalam Bukhari ko, dalam Quran ko. Sebab hantu ni wujud tempat kita sahaja. Setiap bangsa, anak sebut sudah dulu. Dalam kuliah hamba dulu, masalah cerita tajuk hantu ni, dia menurut bangsa. Hantu tempat kita, hantu pari, hantu gaji, hantu kucing, hantu beruk. Tu sesuai dengan orang Melayu. Hantu pula pakai baju tasawuf, baju buruk, pakai baju duduk muka buruk lagu tu, duduk kubur. Sesuai dengan pok kita memang takut cepat-cepat lagu tu. Duduk dalam rumah. Manakala orang putih, hantu dia dipanggil vampire. Vampire ni pakai baju semak, pakai baju kuk, semak, perfume, sisir rambut. Jadi orang mereka dia takut jenis lagu tu. Pok kita kalau mari lagu tu, patu semak lagu tu. Pokok gambar. Main duduk tepi ni. Faham. Nama. Pok kita tak takut hantu semak lagu tu. Orang putih takut hantu putih. Cina pula. Jenis hantu nopak. Keting. Tak boleh jalan dia. Nyanyo kita tengok. Keting nopak lah. Jadi pok dia takut jenis hantu nopak. Jadi pok kita takut hantu pari. Hantu pari ni kalau bau wangi. Kita pergi satu-satu tempat yang menyerahkan kita bau wangi. Kita gatih basikal, kau jamin dulu gatih basikal. Nak gimana gatih basikal? Gatih basikal bau wangi ya. Kita lalu satu tempat. Maka berhati-hatilah. Jangan. Orang tua pesan dulu kalau bau wangi jangan sebut. Wanginya jangan sebut. Kalau kita sebut wanginya dia akan jadi kuat. Kuat bau wangi ni. Bahaya. Wangi tu tanda hantu pari. Hantu pari ni dia kena orang dah. Dia jarang hantu pari ni susuk orang sekali. Rasa kerjaan dia bukan kerjaan dia. Kerjaan dia hanya menakut-nakutkan orang. Dia banyak tugas hantu ni. Hamba tak tahu sebab hamba bukan unit hantu. Jadi hamba tak tahu skop kerja dia tu lagu mana, dia kerja gapo dia. Jadi hantu ni kerjaan dia bukan goda orang tak semaya. Tu kerjaan syaitan. Syaitan ni tak siwi kita buat ibadat, tak siwi kita berzikir. Hantu ni bukan tugas dia lagu tu. Ikut demo nak zikir. Tugas dia hanya nak menakut-nakutkan saja. Dia duduk kat pohon buluh, dia kocok buluh. Lari tu imam. Tak pergi maya subuh hari tu, dia kocok. Kerjaan dia gitu ya. Kerjaan dia ni. Tanya orang duduk galak, dia pun ambil tutup susuk sorang. Hilang kaya gepak. Dia bukan ajak orang buat maksiat, tak ada. Hantu ni bukan tugas dia supaya setan, ingat. Setan ni tugas dia goda manusia supaya buat maksiat. Sebab dia ni anak buah iblis. Hantu ni lagu mana? Ada orang kata hantu ni daripada bangsa jin juga. Ada kata bukan dia jin. Dia hantu ni adalah sihir. Manusia ni dia buat satu benda, dia ambil budak kau dia sihir-sihir, akhir sekali hidup budak tu. Budak tu jadi budak kecil tu jadi hidup, maka jadi hantu. Kita panggil jadi jin. Tak panggil jadi setan, dia jadi hantu. Hantu ni makhluk yang muncul daripada cara-cara sihir. Dia buat. Jadi hantu kau ni. Jadi hantu raya. Hantu raya buat apa dipanggil hantu raya? Raya ni maknanya besar. Bala raya, hari raya. Gapo dia maknanya benda besar. Maka hantu raya ni hantu paling besar sekali. Dan hantu yang paling diminat oleh pokok kita. Tok-tok kita dulu minat pergi hantu raya. Sebab apa?
kelebihan hantu raya. Ni ambo sebut sikitlah skop kerja dia ni. Tugas sebagai hantu raya ni gapo dia kerja dia? Hantu raya dia paling diminat oleh popok kita orang Melayu kerana dia boleh rajin buat kerja. Pero hantu raya, pero kubau, mudah. Nane buat padi, cara kebun, gapo dia, cara ke rumah. Dia akak rumah, tu hantu raya. Orang dulu buat padi sore. Bergelung-gelung. Berapa ratus petok dia sore buat. Dia pergi buat sebentar ya. Dia pergi, dia ambil padi cocok. Pak. Dia pergi tidur. Esok ke siap dah. Semua padi dia. Hantu raya dia je cocok. Rajin pun dia. Ngupuh ke apa dia? Cutlah upuh orang. Oh, upuh orang kat parok. Kalau hantu raya ngupuh rokok sebatang. Setahun rokok sebatang. Cucu rokok dah. Cucu selit bawah rumah. Dia pun duk isap rokok. Oh, setahun kerja. Pero kubah. Siapa dia nak cara kubah? Pagi-pagi tu bik jalan. Telik jalan pula. Siap baris. Betul molek setelik. Masuk dalam kandang. Tuai dia. Duk tidur rumah. Malah kohong. Tapi kerja boleh buat. Akak rumah. Akak balok. Nebel. Lulu. Jaga rumah. Tu kerja hantu raya. Tu skop kerja hantu raya. Kerana dia panggil servis dia terlalu molek. Ramai orang Melayu kita pego. Orang dulu orang susah, orang kampung nak bayar bangla. Nak upah orang. Malah tak ada piti. Maka kita upah hantu raya. Mudah. Lepas tu masalah apabila mati, masalah pula. Dia tak sekelik. Tak sekelik negara dia. Duduk tunggu rumah tu. Masalah anak-anak menakut pahit belakang. Patutnya ayah kena royak. Ayah dulu pego hantu raya. Nama dia sekian-sekian. Jadi mu ni, mu ambil lah dia dah. Mu ambil dia kerja pula. Bagus dia, tak je melawai ayah. Ayah suruh gini, wajib. Ngupuh dia, rokok sebatang. Lepas tu mu suruh lah buat kerja apa dia. Nukai rumah. Boleh buat belakang buat dia. Balik sana Bangla. Nak buat atap perabung boleh, nak buat goni. Boleh belakang, gaul seming. Tapi tak pernah tengok lah dia kerja pejabat, tak pernah. Nak mungkin kata ambil kerja pejabat pun. Naik tak erti, tak biasa tengok ambo. Tapi kalau hok benda lagu tu kerja kampung insya-Allah boleh. Jadi hantu raya. Hantu raya dan hantu raya ni soho sebab dia boleh bagar. Ni ambo sebut sikitlah, tak boleh sebut banyak-banyak takut pak ni kata, ustaz ni ejeng hantu raya punya. Nampak spesialis sungguh bab hantu raya. Hantu raya ni dia boleh bagar. Orang Kelantan panggil bagar. Ikutlah Wahabi nak percaya cerita ambo terpulang pada demo lah. Cuma ambo nak ilmu, ilmu orang-orang tua dulu. Orang suka bismillah, orang tak suka bismillah, tak wajib percaya pun. Hantu raya ni dia bagar. Tahu bagar? Bagar ni orang Kelantan panggil berupa. Hantu ni kita tak boleh tengok dia, kita tak boleh tengok dia, tak boleh jamu. Hantu tak boleh. Tu kaedah dia hantu mana-mana pun lagu tu. Tapi hantu raya ni dia boleh bagar. Bagar ni dia berupa tubuh dia. Maka apabila dia nak bagar, dia jarang bagar dalam cahaya. Jarang orang jumpa hantu raya tengah hari Zuhur. Duk tengah makan nasi, tak boleh. Payah nak jumpa lagu tu. Biasa waktu malam. Kerana kaedah dia gelap itu menyimpan tenaga. Ni pegang kaedah. Cerah itu menyerap tenaga. Maka kalau dia nak bagar, nak berupa, dia asal benda tak nampak. Dia nak berupa lagu ni, dia memerlukan tenaga. Dia kena ngatik juga buat dia ni. Dia kena ada tenaga juga, baru boleh dia nak muncul. Sebagaimana kita manusia nak masuk alam jin, kita kena beramal, baru boleh masuk alam dia. Begitu juga jin nak masuk alam kita, dia kena beramal juga. Supaya boleh masuk alam kita. Bukan mudah. Jin hok boleh masuk ni hanya hok bisa-bisa saja masuk alam kita. Kalau hok tak malah beramal, pakai duduk alam dia tak setuh ngabuk gitu. Maka apabila dia beramal, dia nak bagar lagu ni, dia perlu ke tenaga disimpan, perlu tempat gelap. Baru dia gagah. Kalau dalam tengah hari tak boleh, tenaga dia diseduk. Dia tak nak beramal, jadi nak bagar jadi hilang semacam. Maka malas. Sebab tu kita kalau nak simpan tenaga, letak tempat gelap. Ikutlah gapo-gapo diri kita sendiri. Misalnya kita letih misalnya. Kalau kita nak tidur dalam tempat gelap.
Barulah tenaga kita disimpan betul-betul. Panjang telajak pula maklumat bab atur raya. Takut pak ni kata, pada dak upah Bangla lepas ni hangpa nak cari atur raya. Tu atur raya sebab apa? Orang kampung kita minat dulu banyak servis dia. Yang ada tulis lah di pejabat dia, servis hamba buat gapo dia, yang ada tulis. Jadi kita pilih lah mana-mana tu. Pilih. Tu bunyi pula orang bunyi. Jarang orang sebut hatu bunyi. Bunyi ni masuk kategori manusia. Hatu pagi ni hatu. Jangan buat pandai belaka jawab ni. Hatu ni bukan manusia bererti. Kalau manusia ni orang panggil orang bunyi. Biasa dia cuma orang. Itu sebut. Cara tak tahulah. Tempat lain sebut hatu bunyi. Tapi hangpa tak pernah dengar lagi orang sebut bunyi ni hatu. Dia bukan spesies hatu, dia manusia. Gapo dia asal cerita dia macam-macam lah. Ada cerita Dr. Harunding dulu sebut ada. Cerita-cerita disebut dia dalam kitab-kitab sebut bunyi ni asal manusia. Dia ni zaman Nabi Allah Sulaiman. Ni Sulaiman lepas ni cerita kita ni. Lepas Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Satu bangsa lah manusia. Satu kerajaan besar manusia. Mari satu hari dia panggil Nabi Allah Sulaiman jemput mari ke kampung dia, mari ke negara dia. Maka Nabi Allah Sulaiman pun marilah. Maka apabila mari raja tu pun jamu makanan. Apabila jamu makanan Nabi Allah Sulaiman duduk, dia tak buka makanan tu, senyap. Raja kata silakanlah wahai Nabi Allah, makanlah. Tak makan Nabi Sulaiman. Sudah dia kata ada masalah ke apa dia ni kata tak saya makan masuk ke saya kau makan ni tempat saya. Katanya Nabi Sulaiman kata hidangan ni anjing. Anjing. Dok wahai Nabi Allah. Dia mau buka. Raja tu buka anjing sungguh. Allah dia kata ada orang kena ke dia. Ada orang sabotah dia malu ke dia di depan Nabi. Maka raja tu terasa malu sangat dengan Nabi Sulaiman. Maka dia minta dengan Nabi Allah Sulaiman satu perkara. Kerana saya malu dah dengan Nabi Allah. Hamba tak tahu ada orang buat kerja lagu ni. Saya tak tahulah. Maka dia minta dengan Nabi Allah Sulaiman supaya Nabi Allah Sulaiman doa kepada kaum dia, negara dia, hilang daripada pandangan mata manusia. Kerana terlalu malu, minta doa dengan Nabi Allah Sulaiman supaya dia ni hilang daripada pandangan mata manusia. Maka Nabi Sulaiman pun doa, hilang dia. Manusia? Ya, manusia. Rupa dia serupa dengan rupa kita. Tinggi dia, roma dia serupa berlaku. Dan dia ni manusia. Lepas tu apa dia tak nampak? Ni cerita. Antara cerita dia kerana dia didoa oleh Nabi Allah Sulaiman. Patu apa umur dia panjang? Kerana dia ni bangsa yang rajin buat ibadat. Rajin buat taat. Lagu tu. Sikit-sikit sudahlah. Tak boleh banyak. Soalan ni saja bab bunyi bab batu pagi. Kena masuk kursus. Kursus hatu raya. Siap dengan pakej cara nak ambil servis dia ni. Tahu kau Wahabi selok lah mengajar lagu ni. Bapa mereka colek manusia ke alam tu gini. Antara bangsa makhluk Tuhan paling mulia adalah manusia. Semua orang nak kepada manusia. Jin nak kepada manusia. Bangsa lain semua nampak hebat manusia ni. Kita yang nampak cahayanya. Kok kita nampak cahayanya. Dok bangsa lain kata, kademo kalau boleh nikah dengan manusia gak soho. Kerana nak kelebihan ni lah dia culik manusia. Kerana manusia tu satu benda yang berharga bagi dia. Dari sudut kemuliaan memang Allah Ta'ala muliakan dah manusia. Maka kerana ni kalau nikah sama-sama bunyi tak soho, nikah dengan manusia gak soho lah buat dia. Bapa kita tak colek bunyi. Kita royak dah kita hok soho, apa nak kita colek orang tak soho lah. Lagu tu kaedah dia.
Saya ada dengar kuliah lama ustaz dulu. Ustaz kata salah satu cara tinggal ketagih zina perlu jumpa orang soleh minta air doa, air tawar. Soalan saya, perlukah kita memberitahu masalah kita itu iaitu dosa? Itulah kepada beliau itu. Kalau begitu, tidakkah ia dikira membuka aib sendiri? Mohon maaf ustaz. Ikutlah kita nak doa, nak beritahu, kau tak saya beritahu. Tapi molek beritahu. Sahabat dulu nak minta air tawar dengan Nabi, nak minta doa dengan Nabi, dia royak. Ya Rasulullah, izin hamba berzina. Ya royaklah tu. Hamba nak berzina ya Rasulullah. Rasulullah kata, kakak ni pelik sungguh, kata minta tu. Maka akhir sekali Rasulullah doa, pergi dada dia Rasulullah doa, hilang perasaan dia. Sahabat-sahabat dulu sakit kuat lagi. Rasulullah, anak hamba ni sakit, penyakit gatal ya Rasulullah. Rasulullah pun buka baju, Rasulullah ludah. Tuk. Ambil tangan Rasulullah, suruh gong. Hilang penyakit gatal, tubuh dia jadi wangi, siapa mati sahabat tu. Tak payah pakai minyak atar. Nikah dengan bini dia tak cakap beli minyak atar. Tok laki dia bau wangi lebih daripada minyak atar dia lagi. Sebab apa? Bini dia tanya, apa habis jadi pelik bau wangi tubuh habis? Dia kata, masa hamba kecil dulu hamba kena penyakit gatal. Mu hamba wagi kepada Rasulullah. Rasulullah ludah hai dia cuma atas belakang siapa? Jadi wangi siapa kemati. Jadi molek beritahulah. Kalau tak saya beritahu pun tak apa. Cuma molek beritahu. Mungkin ada cara-cara ko, rahsia dia ko cara. Kerana penyakit ni menurut sakit. Kerana obat ni menurut penyakit. Penyakit gapo kena uji obat ni? Boleh tak hurah sikit pasal surah Fatihah? Sebab ada orang kata sedekah Fatihah untuk diri sendiri atau orang lain Nabi tidak pernah buat dan tak pernah suruh. Rasa supaya sesak je orang ni. Oh sedap. Beranilah tu. Berani lawan lagu tu. Kalau Wahabi kata ya sesak demo. Berani sebut kata itu kepada doktor-doktor ko, mufti-mufti ko, kalau nampak orang sesak kak, oh ya lagu tu. Kalau ikut tafsir terjemahan ayat Fatihah tu doa. Oh ni masalah apa dia nak suruh hurah bab Fatihah. Fatihah ni masalah sedekah Fatihah ko, sedekah Yasin ko. Gini sebenarnya. Sedekah Fatihah tu bukan maksud dia. Maksud dia adalah sedekah baca ayat Al-Quran. Ikutlah surah Yasin, surah Waqiah, surah Mulk ko, sebutir Quran ko. Tak ingat, dia manusia biasa hafal Fatihah. Kerana Fatihah ni baca wajib dalam semaya. Hampir orang Islam semua hafal Fatihah. Maka kalau nak sedekah Quran, sedekah Fatihah lah. Sebab ramai ingat. Kadang-kadang ku Allah ada tak ingat weh. Sedekah ku Allah pendek lagi. Ada tak ingat. Jadi Fatihah ni ramai orang ingat. Maka kita suruh sedekah Fatihah. Kalau kita kata Yasin, selok. Tak mari sedekah Yasin. Jadi sedekah ayat Quran hok kita hafal belako. Tu maksud dia. Nabi tak buat ko sedekah pahala lagu ni. Ada. Baca Al-Quran ini ada kelebihan dia. Kita sebut dah dulu ngaji. Sahabat-sahabat hok meninggal pesan ketika hamba mati baca surah baca amanah Rasul. Baca surah sekian-sekian ketika hamba mati. Tujuan apa? Manfaat. Kalau tak ada manfaat, sahabat tak suruh, tak buat. Boleh terangkan tentang keedah wali songo. Soalan pelik-pelik hari ni. Boleh terangkan tentang keedah wali songo yang mengambil sebahagian adat dan budaya setempat sebagai media dalam memperkenalkan Islam pada peringkat awal-awal dulu di tanah Jawa. Dan dari mana alat muzik gemelan ni? Saya suka dengan muzik gemelan, lagi-lagi gemelan Jawa dan lagu Sunan Kalijaga, jaga lingsi wengi. Terima kasih atas ilmu. Pelik. Hamba tak tahu Wali Songo ni. Hamba tak ada dengan dia. Wali Songo ni tahun 14. Dalam 700 tahun lepas cerita dia. 17 ke 14 lebih.
Dalam 700 tahun cerita dia. Wali Songo ni satu kumpulan wali. Persatuan lah wali-wali. Boleh buat persatuan. Cari lagi kita dengar. Tapi orang panggil Wali Songo. Wali lah. Songo ni maknanya 9. Kerana perkataan Jawa, jing alif wa, kita kira jing sama dengan alif sama dengan 1, wa sama dengan 9 angka dia. Maka guru dia kata nak dakwah tanah Jawa. Tanah Jawa ni hamba buat dengan orang Jawa lah, orang Indonesia. Dia kata Jawa ni ada 14,000 pula. 14,000 pula. Ya Indonesia ni ya pula banyak. Kita ke Semenanjung ya ada ya pula ketok banyak. 14,000 pula, 7,000 yang diami oleh manusia. 7,000 lagi pula tu kosong. Dalam 7,000 pula tu orang ni Wali Songo dakwah suruh masuk Islam dalam 40 tahun. 40 tahun usaha dakwah dia. Semua pula-pula Jawa masuk Islam belaka kecuali Pulau Bali sahaja. Siapa dia nak kekal dengan Hindu, pergi di Pulau Bali belaka. Hak lain habis masuk Islam belaka. Ni usaha Wali Songo, 9 wali. Betul sungguh tok guru dia kira. Nak Islam ke Pulau Jawa, mari 9 orang. Tak syarat ramai buat menyusuh. Jadi kalut pula, buat habis pitih panggil. Jadi 9 orang cukup untuk mengislamkan. Timbullah sunan ni. Maka antara cara pok dia nak dakwah pada zaman dulu Jawa ni, dia ada satu agama. Bukan Hindu. Dipanggil agama Kapitayam. Kapitayam ni kepercayaan yang dipengaruhi oleh adat-adat tradisi dia. Lah ni ada orang buat kajian, profesor ada buat kajian, dia kata kita, bangsa kita ni sebelum mari Hindu, Buddha ni bukan agama asal kita Hindu Buddha dah. Jangan kita kata pihak orang Melayu ni asal Hindu Buddha. Dok. Asal agama kita agama Hanif dipanggil. Apa maksud agama Hanif? Agama Nabi Allah Ibrahim. Kerana bangsa kita ni asal baka daripada Nabi Allah Ibrahim dengan isteri dia Siti Konturah. Bawalah agama Nabi Ibrahim dipanggil agama Hanif, agama suci. Sebab tu pok dia kalau bahas bab ketuhanan dia tak bahas tajuk Hindu. Dia bahas ada tajuk Tuhan dia khas. Agama Kapitayam ni. Dia tak sembah kose-kose. Dia ada cara dia. Tuhan tu maksud dia. Kadang-kadang dia bahas bab tauhid dia serupa dengan tauhid kita. Hai, pelik. Dia tak sembah tokong tak apa. Dia ada sembahan dia. Maka apabila pok dia ni kuat pegang kepada agama dan adat tradisi, maka wali-wali Songo mari dengan menghargai adat tradisi orang. Sebab itulah Wali Songo disukai oleh tempat kita, Jawa ke Nusantara ke, kerana pendakwah yang sangat pandai mengambil hati masyarakat. Sangat menghormati adat dan budaya masyarakat. Sebab itulah diterima. Sebelum Wali Songo mari, ada dah pendakwah mari. Ramai dah mari. Tapi tidak berjaya seberjayanya Wali Songo. Keedah dia guna lagu mana? Ni, dia reka gemelan. Gemelan ni hok besi tu dia. Teng hok main keting-keting cak lepung dia panggil. Cak lepung. Kalau ting lah keting-keting tu ada tu. Gemelan macam-macam lah. Kalau Wali Songo yang ambil kita wayang kulit kalimah soda dia. Kalimah soda. Soda ni maksud dia syahadat sebenarnya. Dia buatlah kalau nak mari dengan wayang kulit hamba, dia buat hok ni lah, go ni kalimah soda lah gapo dia. Dia mari kena lalu ke dalam dia panggil gapura. Pintu gerbang dia tu gapura dia panggil. Asal dari kata ghafura, pengampunan dosa. Mari dia buat ada kolej sikit, mari masuk dalam ajar mandi wajib, ajar ambil semua. Mari. Patut kita dengar. Jadi orang Jawa ni sedar tak sedar dia duk mengucap dah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya ajar dulu, ngatok faham ngagap dia buat lagu tu.
Maka dia ambil akidah nombor satu. Ingat, kita ni ambil akidah dia dulu. Maka dia kekal ke orang Jawa percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Oh, akhir sekali percaya. Adat tradisimu tak apa, slow-slow buat. Slow-slow buat, hok canggah dengan agama. Hok tak canggah, tak apa. Sebab tu sampai sekarang kita tengok kalau jalan di tempat di tanah Jawa, rumah dia kalau ada patung tu biasa. Patung ayah kau gapo dia di atas wiki atas rumah dia kau biasa. Patut syirik tak? Dia percaya tak? Saya Allah Ta'ala. Patut tu seni. Seni. Maka benda tu asal sembah dijadikan kesenian. Faham tu faham? Maka benda tu ada kait dengan akidah tak dah? Jolo kau patung lagu tu. Gini kita nak ayat. Dia buat hujah dengan cerita Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad dulu lagi orang sembah batu dah. Betul. Nabi Muhammad kata jangan sembah batu. Patung zaman dulu macam-macam. Petok ada, segi ada, orang sembah batu. Nabi Muhammad lari orang sembah batu. Tapi dia ajak orang sembah batu pula. Saat ni dia lari orang sembah batu. Ajak sembah batu juga. Kaabah tu kan batu. Maka ulama kata beza apa dulu sembah batu tak boleh. Lah ni sembah napuk. Napuk macam batu lah. Batu memang batu lah. Ni boleh pula sembah batu ni. Ni penting. Apabila kita percaya dah Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tidak jadi masalah dah benda lagu tu. Yang ambil keedah daripada tu. Maka kalau buat patung ni dulu dia sembah, hak tu tak boleh, dilarang. Percaya benda ni Tuhan, tak boleh. Tapi apabila akidah dia betul dah Tuhan Allah Ta'ala, maka batu tu hanya hiasan saja tempat dia. Sebab tu lah ni kita tengok Allah tempat-tempat dia kan, macam-macam tu. Kubur wali ada lagi gambar rimah. Patung kau tu bagi dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab jelas dah siapa dia Tuhan, siapa dia makhluk, siapa dia batu, siapa dia gapo. Lah ni orang duk takut-takut batu tu dia tak ada akidah lagi lah. Masih ada sengkok dia mungkin batu ni jadi Tuhan. Tak mungkin dah. Memang sebab tu dia letak batu tak ada kaitan ke apa dia. Tu kaedah wali songo. Konsep hok dia ambil. Ambil akidah masyarakat dulu. Ngajar akidah biar dia faham Tuhan tu gapo dia tu. Barulah kita. Hok tu penting. Kerana akidah tu menyebabkan dia masuk syurga. Sekali kau dia ada maksiat kau masuk dengan kau, dia akan masuk syurga. Akidah tu penting. Ni duk ajar syariat kat luar. Akidah sesat tak jadi apa. Kau luar bukan main duk jaga ni jangan ada patung, jangan ada patung. Dalam hati penuh. Tak kekal dalam syurga. Bila waktu kita perlu diam. Sudah. Apa maksud perkara baik, berkata baik atau diam? Mohon pencerahan. Gini. Diam ini diam. Berkecek kalau kerana Allah tu molek. Apa awak dia? Kerana Allah. Baik dia. Bapa awak kecek kerana Allah. Baik kecek. Jadi kalau kita diam kerana serabut, tekan orang, tak disuruh pun. Tak molek pun. Bapa demo dia? Tak tahu. Bapa tahu gerai weh. Tak boleh nak kecek dia mau gerai ketah. Bukan mudah lagu tu. Dia diam kerana Allah baru boleh pahala. Tu, qulil khaira aw liyasmu. Mu kecek molek ataupun mu dia. Kalau mu kecek jahat, tak molek, baik mu dia. Jadi diam kerana Allah, kecek kerana Allah. Tu keadaan hak moleknya. Nak tanya, gapo masuk inayah? Inayah ni pertolongan Allah, penjagaan. Inayatum. Ain nun alif ya tu. Inayah. Yakni ni maknanya kita prihatin dengan orang tu. Kita cakna dengan orang tu. Inayah, pertolongan, pengawal, penjagaan. Tu terjemah dia. Inayah. Saya berkenan nak beri nama anak Nur Inayah. Astagfirullah, nak beri nama anak dia Nur Inayah. Nur Inayah ni kau anak tino saya. Terima kasih ustaz. Boleh kau tak? Ikutlah boleh. Jangan wak nama apa dia? Syarul Bariyah sudah. Kita ni tanya anak nama gapo? Nama Syarul Bariyah. Masya-Allah harap molek. Lagu mana comel kau nama Syarul Bariyah ni? Ambil dalam Quran tu. Ayat Quran Syarul Bariyah. Ayat Quran tu. Ayat Quran. Nama Syarul Bariyah ni terjemah dia sejahat-jahat manusia.
Allah Rabbi nama. Ho. Dalam Quran sebut lagu tu. Ada. Ada orang nama syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, some nama syaitan. Tak tahu syaitan tu nama gapo. Maka makruh hukum yawi nama-nama lagu tu kerana nama itu adalah panggilan dan doa kepada seseorang. Syaitan. Jadi syaitan seru hati. Mu panggil siapa dia? Panggil anak mu, kau panggil hamba, panggil syaitan. Malah syaitan hari ni. Syaitan kata hamba rajin ni. Oh, syaitan anak dia nama syaitan. Jangan Ada benda tu tak boleh beri nama kepada manusia. Ada hukum dia makruh. Jika kita ada tunai, contoh ibu bapa kedua pihak suruh cek lah. Cek ni maknanya ni berhubung kawan. Dengan pasangan masing-masing tanya khabar. Tetapi menjaga batasan ketika cek tu. Menurut ustaz patut atau tidak kalau kita dengan tunai kita hanya sekadar tanya khabar sebagaimana. Hamba royak dah. Tunai ni hanya sebentar sahaja. Kita pergi jumpa dengan orang Tino. Jumpa dengan ayah dia. Saya kenal ke anak mak cik. Kecek tu biar betul. Saya kenal dengan anak mak cik. Jangan tukar saya kenal dengan mak cik kan. Tu mulut nak minta dengan orang. Kalau jenis kenaling jangan kecek. Ada tu. Saya kenal ke mak cik. Bergocoh dengan orang. Nak jumpa Tok Imam. Tok Imam kata saya nikah. Saya menikah dengan Tok Imam. Saya menikah dengan Tok Imam. Nak pergi tangan Tok Imam. Kalau kita jenis kenaling suruh orang lain kecek. Kain tu ni. Kecek. Apabila keluarga dia setuju, lepas tu Hok Tino pun setuju, maka jadilah pertunangan. Sekarang apa dia tindakan kita? Buat urusan bernikah. Cari baju, cari barang atas pak, urusan nikah, borek HIV, kursus nikah. Jalan sebulan, 2 bulan gitu ya. Lepas tu nikah selalu. Ni tunai 4 tahun dah. La ilaha illallah. Tunai kakak apa? 4 tahun. Buat gapo? Tujuan gapo? Tidak kau jadi nak timbul cek ni. Nak timbul cek ni asal ni. Kalau 2 bulan tanya khabar buat gapo tak ada mati tanyalah nak beli baju saiz gapo dia. Awak minat gapo dia? Boleh lah nanya khabar. Takut mati kau gapo boleh lah. Tapi malam-malam duduk gayut siapa habis bateri. Tu bukan perangai orang tu ni lagu tu. Tanya buat gapo? Mak kita demam kita tak tanya khabar. Dia tak tahu wali ilik jatuh tanya khabar seminit sekali tak munasabah lah. Jadi tak perlu benda-benda lagu tu. Biarlah nampak jual mahal. Ya ajar jaga batasan syariat sikit. Diharuskan tinggal sembahyang Jumaat. Perlu keluar daripada mungkin kita sebelum subuh ke? Ya. Kita kena tobek sebelum subuh. Lepas pada subuh kita musafir, maka kena cari Jumaat juga hari tu. Tu kaedah dia. Kalau kita tubik sebelum Jumaat subuh, maka kita bukan ahli Jumaat hari tu. Awal-awal dah kita musafir, tak payah Jumaat dah hari tu. Apa hukum penjual yang menurunkan daripada harga pasaran semasa untuk mendapatkan pelanggan yang lebih ramai, yang menyebabkan pelanggan peniaga lain menjadi terhad? Katanya penjual tersebut rezeki masing-masing. Gini. Dari sudut haruh. Bak jual beli ni ikut area. Ambo nak jual harga 10 riyal, dia mau nak jual harga 5 riyal. Terpulang rezeki masing-masing. Ya betul. Tapi nego tak cidik lagu tu. Dari sudut haruh tu betul haruh. Tapi nego tak berapa cerdik. Orang bangsa lain dia ada persatuan perniagaan dia. Persatuan perniagaan Cina, persatuan perniagaan India. Kita tak ada persatuan. Sebab itulah nego goreng pisang pun mampu. Apa? Jenis badi main harga, kaca harga. Orang jual contohnya harga goreng pisang misalnya 2 riyal lah, 2 riyal. Dia nak untung dia buat RM1. Habis terganggu, habis ekonomi orang lain. Orang pakat beli dengan dia, gosok sekali orang kata goreng pisang ni RM1, 2 riyal tak beli dah. Dulu dia buat dia, kalau ada persatuan, kita istiharkan. Semua kita buat 2 riyal belakang. Orang akan terpaksa beli 2 riyal. Rezeki masing-masing tapi kita buat 2 riyal, biar selara harga. Kalau main kaca harga lagu ni enggak. Ni nego mula dia buat tobik satu benda ikutlah. Jenis makanan ke apa dia? Soho. Orang pun tiru, ciplak. Harga murah. Ni harga 10 riyal, ambo 2 riyal jual.
Mampu hok asal. Jadi nak kata dosa pun dok tapi ganggu harga ni tak cerdik kita panggil. Kalau dalam ilmu nego lah, orang lagu ni memang kena lah. Kena piak lah buat kerja lagu ni. Asalnya halus ikut kita nak nego lagu ni. Tapi tak berapa comel. Nak kata dosa tu dok. Tapi tak berapa nak comel jadi ganggu juga rezeki orang. Kalau pi umrah, pergi umrah lah, pi ni maknanya pergi. Kita masih ikut mazhab Syafi'i atau mazhab kat tanah Arab sana. Tengoklah. Kalau kita nak ikut mazhab Syafi'i pun boleh. Nak ikut mazhab di negara dia pun boleh. Negara Saudi, mazhab Hambali misalnya. Boleh. Terpulang pada kita lah. Asal ikut mazhab lah. Jangan ikut perangai demo lah. Ikut perangai demo, bukan kata pergi Mekah duduk sini pun salah dah. Jadi kalau nak pergi Mekah, nak ikut mazhab Syafi'i pun boleh buat umrah juga. Sempurna molek, tak ada masalah apa. Nak ikut mazhab dia pun boleh juga. Cuma kena belajar mazhab dia. Ni mazhab Syafi'i pun tak lepas. Koya nak pergi ikut mazhab lain. Mazhab lain ya ada kaedah dia. Tak reti tak ngaji pun. Pakai ikut ya. Hamba pakai ikut Hambali. Dia mau ngaji dah Hambali, tak ngaji. Tak penting ikut tu penting. Dia pun ada apa? Tu karuk panggil. Karuk panggil. Apakah pengajian terbaik untuk anak kecil 7 hingga 9 tahun? Mengikut sarinan alim ulama dan tok guru. Adakah perlu sekolah juga atau ke tahfiz dan sebagainya? Biasanya beri ilmu ni ibu bapa. Ibu bapa wajib beri ilmu. Dia sebenar, tugas dia sebenar. Tapi kalau dia tak mampu, dia kena beri ke orang lain lah. Pertama, beri ilmu fardu ain dia dulu. Ilmu akidah dia. Rukun iman dia kena lepas. Rukun Islam kena lepas. Hak 5 benda. Rukun ihsan kena lepas. Ajar dia perangai baik, ajar akhlak. Rumah boleh, tak syarat bagi sekolah, tak syarat pergi pon dah. Anak kita makan tangan kanan, ajar baca bismillah, ajar tutup aurat, ajar kecek lemah lembut, ajar kalau salah minta maaf, ajar mengaku kalau salah, ajar gini. Itu jodoh dah tu. Ajar akidah, Tuhan kita nama dia Allah. Dia cipta kita, dia cipta awak, dia cipta semua ni Tuhan lah ciptanya. Dia boleh buat gapo dia ikut dia Tuhan kan. Sebab tu kita kena sembah dia. Kita kena semaya. Ajar lagu tu ya. Budak ni. Dia duk pening-pening. Dia ngapal lagu tu ya. Budak ni banyak menghafal daripada memahami. Ajar dia lagu. Adam, Idris. Nyanyi. Biar dia ingat. Dia tak tahu tak apa. Duk cipak 20. Allah wujud kedai bakok. Biar dia ngapal dulu. Ya zaman budak ni zaman hafalan dulu. Biar dia hafal dengan tidak faham dulu. Apabila meningkat dewasa baru kita syarah, barulah dia faham. Builah ringkas-ringkas dulu. Gitulah. Cara tu macam-macam caralah. Yang penting ilmu fardu ain dulu supaya dia masuk alai balik, dia dah lepas dah fardu ain, semaya dia betul dah, akidah dia betul dah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah
cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.